Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana sudi datang ke sesi perkongsian pengalaman dan juga persediaan untuk temu-temu HRP. Saya rasa ramai sangat teruja untuk dapatkan tips-tips mengenai persediaan apa yang perlu buat, especially bila nak buat proposal ataupun nak buat interview nanti kan. So, saya kira sesi ni memang akan menarik lah sebab kita ada tetamu-tetamu panel-panel khas yang akan berkongsi pengalaman-pengalaman mereka yang dah telah menerima beasiswa HLP untuk tahun 2017 dan juga 2019. So sebelum kita nak dengar sesi sharing tersebut, saya nak jemput pengerusi Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Profesor Dr. Fatin Aliah Pang untuk hadir ke sesi ini dan berkongsi mengenai program-program yang ada di fakulti dan juga sedikit mengenai kursus yang ditawarkan. Kita jemput Dr. Fatin Aliah Pang. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nina atas jemputan ini. Hari ini kita akan kongsilah sikit tentang program, macam mana untuk nak mohon HLP bagi cikgu-cikgu, dan juga untuk tu saya nak cadangkanlah program-program daripada sekolah pendidikan yang sesuai lah untuk cikgu-cikgu cuba. Boleh nampak slide Boleh. Boleh. Saya mulakanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya hari ini nak memperkenalkan School of Education ataupun Sekolah Pendidikan. Ringkasnya panggil SOE sahajalah. SOE yang kini berada di bawah Faculty of Social Sciences and Humanities, FSSH. Tujuan kita dekat fakulti adalah untuk educate and humanize. Untuk jadi manusia, untuk jadi orang. That is our concept of education di FSSH dan juga SOE lah. Kalau siapa yang tahu pasal UTM ini, kita dulu ada fakulti pendidikan, tapi bila disinergi dan struktur semula, kita sekarang ni fakulti pendidikan telah menjadi sekolah pendidikan ataupun SOE dan letak bawah satu fakulti namanya Faculty of Social Sciences and Humanities ataupun Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bersama dengan fakulti skul lain lah, SHAPS, Language Academy, Taman Islam dan juga KSIS. So ini adalah 5 skul di bawah FSSH. Berita yang terkini, UTM berada di kedudukan 187 dunia, bukan Asia ya. Dulu kita kan macam 100 di Asia, tapi sekarang ni UTM di 187 in the world. Satu dunia under QS ranking. Dan Alhamdulillah tahun lepas di UTM kita mendapat nombor 1 dalam bidang pendidikan. UTM bawah Times Higher Education ranking, kita nombor 1 di Malaysia ataupun di antara 101 hingga 125 di dunia untuk subjek education. Jadi kita tempat yang sesuai lah untuk cikgu-cikgu untuk buat kajian, untuk study lebih mendalam tentang pendidikan. Ini struktur baru kita. Dan kita adalah Prof. Dr. Zaitun dan saya adalah pengurusi lah pada sekolah pendidikan. Ini saya pengurusi sekolah pendidikan. Kita ada 3 orang pengarah. Yang pertama Profesor Madya Dr. Yusri Kamim. Beliau adalah pengarah pendidikan teknik dan vocational. Yang kedua PM Dr. Mahani, pengarah pada pendidikan asas dan juga sains sosial, dan juga kita ada Dr. Megat, pengarah untuk pendidikan sains dan matematik dan juga kreatif multimedia. So ini ada 3 pengarah di sekolah pendidikan. So altogether 4 orang lah yang menguruskan SOE. Program-program yang ditawarkan, kita ada A, undergraduate, B adalah master postgrad program yang dalam bentuk PhD, full research, PhD fast track, master program yang ada 3 jenis iaitu top course, kerja khusus, mixed mode, campuran dan juga full research lah, pendidikan sepenuhnya. Kita untuk pelajar yang lain, kita ada program seperti open distance learning, special program dan juga remote solution. Ini program-program ditawarkan di SOE untuk semua pelajar lah kita. Dan saya hari ini nak fokus lebih pada postgrad lah. Ini adalah bidang undergrad kita. Untuk postgrad, cuba tengok sini kita ada banyak bidang Master of Education yang boleh cikgu-cikgu apply. Contoh STEM Education, pengurusan pentadbiran, pendidikan kimia, pendidikan matematik, pendidikan fizik, counselling, curriculum, pembangunan, psikologi, teknologi pendidikan, teknik vocational, pengukuran dan penilaian, higher education, sains sukan, TESOL, dan juga early childhood. So, early childhood education. So, ini adalah bidang-bidang. Saya tahu di HLP, cikgu memang kena pilih bidang. So, kita memang sediakan bidang khusus lah yang bersesuaian dengan HLP.
Dan dalam bidang PhD pun kita ada semua pengkhususan ini yang cikgu boleh pilih. Okay. Dan pengajian kita ambil master adalah 3 hingga 8 semester, manakala PhD 6 hingga 16 semester lah. Ini semester lazim minimum 3 lah untuk master, PhD minimum 6. Kalau bagus boleh grade 5 sem. Okay. Dari segi yuran, untuk top course 3 sem jumlahnya adalah RM10,000. Okay, untuk pelajar Malaysia. Mixed mode pun sama, free research murah sikit sebab tak banyak kelas. Nanti saya tunjuk struktur ya. Jadi dia ada 9,000 lebih, manakala PhD 18,000 dan program ODL Master ini adalah Open Distance Learning tadi 18,500 untuk 3 sem. So ini adalah struktur yuran. Kalau HLP tak apalah kan, akan dibayar oleh beasiswa. Okay. Untuk kemasukan, untuk masuk master degree, minimum CGPA sebenarnya 3.00 lah. Kita tak 2.5 tapi kita nak 3.0 untuk degree. Okay. Dan ada satu proposal untuk masuk mixed mode atau full research. Kalau top course, okay, kerja khusus hanya tengok CPA lah, degree 3.0 ke atas. PhD tengok ada master tak, kadar master dan bidang daripada universiti yang diiktiraf oleh Senat UTM, kita terimalah, dan juga satu research proposal untuk PhD program. Okay, saya tunjuk sikit struktur ya. Untuk master top course, ingat master kita ada 3 jenis, top course, mixed mode dengan full research. Untuk master top course, jumlah kredit adalah 45. Macam 45 So 3 kredit adalah wajib universiti. Okay, fakulti ada 3 khusus yang wajib 11 kredit, iaitu research method, statistik dan juga inovasi. Okay, untuk research project, setiap pelajar mesti buat research project 5 kredit. So jumlahnya 10 kredit. Ini buat kajian lah, hasilkan laporan, tesis lah lebih kurang. Dan juga ambil 3 khusus teras program dan juga 4 kursus elektif program. Jadi 9 tambah 12 jumlahnya 45 kredit. Semua ini ditawarkan dengan 2 kaedah. Kita ada kelas yang pukul 4 petang. Jadi cikgu-cikgu yang ambil master part time, pagi pergi sekolah, petang insyaAllah sempat sampai untuk ambil kelas. Satu lagi kita memang buat full time lah. Siapa cikgu full time boleh ambil pagi, kita kelas pagi, ada kelas petang. So cikgu pilih nak masuk ke mana. Okay. Untuk master mixed mode, tadi tu top course kan? Okay, mixed mode. Saya tahu cikgu ramai HLP minta mixed mode lah. Untuk mixed mode sama juga ada 45 kredit, tetapi 20 kredit adalah disertasi ataupun kajian. Okay. Yang lain tu ada kursus-kursus yang kena ambil, iaitu 3 kredit daripada wajib universiti, okay, 7 kredit daripada research method dan inovasi, dan juga 4 kursus daripada program. Contoh program tertentu lah, macam kalau dia counselling, dia ada kursus-kursus counselling yang kena ambil lah, 4 kursus, jumlahnya 12 kredit. Untuk mixed mode, okay, pelajar kena sediakan satu proposal, hantar dan defend. Lepas itu kutip data, siapkan tesis, hantar dan viva. Semua ini berlaku secara internal, tak ada external examiner. Semua adalah pesah-pesah dalam fakulti school education sahaja. Contoh mixed mode. Okay, untuk full research memang full research lah. Sampai 45 kredit, tetapi hanya 3 kredit adalah subjek wajib universiti. Okay, dan juga selain tu ada kursus-kursus yang tak dikira kredit, hadir lulus sahaja. Okay, yang tu adalah research method, critical analysis dengan academic writing. Lepas tu tesis lah. Yang ni samalah, dia kena siapkan proposal, bentang, defend, lepas itu viva. Viva-nya akan melibatkan examiner dari luar UTM, external examiner lah. So itu adalah struktur untuk master full research. Boleh tengoklah kat bawah sini ada link, pergi kat website ini untuk tengok struktur curriculum setiap program. Kita ada at least 12 program master. Untuk PhD, lebih kurang macam master full research, ambil wajib universiti 3 kredit. Okay, research subjek wajib universiti tadi research method, critical analysis, academic writing, tidak ada kredit, hadir wajib, hadir lulus lah. Dan juga tesis, samalah. Tesisnya adalah memang siapkan tesis, siapkan proposal, lepas itu defend, bentang defend, and then ada viva yang melibatkan external examiners. Yang ni kena buat peringkat PhD tesis lah. Sekarang siapa yang pelajar UTM SOE dulu, okay, yang ambil subjek wajib universiti, kalau dia ambil PhD lagi, dia boleh pindah kredit. Tak payah ambil lagi lah subjek ini. Okay, tak payah ambil lagi sebab dah pernah ambil masa master dulu. Okay, dan ini bidang-bidang yang ada di school education. Macam-macam lah bidang yang saya sebut tadi, curriculum, psikologi, counselling, teknologi, pendidikan fizik, kimia, matematik, sports science, banyak lagi lah, admin, management. So kita banyak bidang-bidang kajian
dan kita pun ramai expert. Boleh pergi pada website kita dan cari expert kita lah untuk kita panggil, kita minta mereka jadi supervisor kita. Jadi untuk cikgu-cikgu yang nak sediakan proposal HLP, eloknya cari penyelia, potential penyelia, bakal penyelia. Bincang dengan penyelia apa yang boleh buat, cuba siapkan proposal bersama-sama. Okay? Bakal penyelia bantu semak. Okay. Saya nak promote sikit. Ini bukan untuk HLP tapi untuk cikgu yang berminat. Kalau duduk jauh-jauh, bila mohon HLP tak dapat, tapi nak juga belajar, tapi duduk jauh, boleh mohon open distance learning. Okay, yang ini buat masa ini kita hanya offer untuk teknologi pendidikan, master teknologi pendidikan untuk program ODL ini, dan cara dia adalah 100% online daripada daftar khusus, orientasi, kelas, exam, assignment, research, supervision, sampai siap. Tak payah datang hidup langsung. Okay, sepanjang pengajian 3 sem. Okay, jadi agak kelas pun malam, bincang dengan pensyarah nak buat kelas pukul apa. Dia maksimum pelajar satu section 20 pelajar sahaja sebab nak buat online kan. So ini baguslah untuk pelajar, dan kita platform ini ODL system.ut.my semua kat sini. Okay, ini contohnya lah, contoh-contoh pensyarah dengan pelajar dan juga share slide semua ni lah. Video conferencing, lebih banyak asynchronous lah. Okay, so ini master ODL. Bagi cikgu yang berminat lah tapi belum dapat HLP, boleh try this one. Okay, kenapa pilih kita? Sebab program kita dapat akreditasi. Kita pun ada program daripada master ke PhD, sebab program kita selari. Kita dapat RU. Kenapa RU penting? Sebab bila kita RU dapat banyak grant untuk buat kajian. So cikgu-cikgu dapat penyelia yang ada grant, mereka boleh support you punya research. Sekarang boleh bayar pun gaji ataupun dia bagi allowance lah, upah penyelidik, pembantu penyelidik. Dan kita pun tadi saya kata kita ranking nombor 1 di Malaysia dalam bidang pendidikan. Okay, kita pun ramai pelajar, ramai kawan datang sini, you're not alone. Okay, dan kita pun ada budaya kajian yang penyelidikan yang subur di SOE. Okay, kita memang banyak kajian, banyak grant. Okay, ini adalah research group yang ada yang boleh menyokong kajian-kajian pelajar. Kita pun ada postgraduate student society ataupun PGSS yang sangat aktif. Contohnya kan, kita sentiasa ada program khusus-khusus yang free. Ni free untuk pelajar-pelajar kita memang free. Okay, macam nak buat research. Ada juga sesi yang santai, okay, coffee session. Kita pun ada pelajar-pelajar cemerlang, okay, dari segi pembentangan, 5 minute slide, okay, 3 MT, 3 minit thesis, okay. Dan kita pun menganjurkan banyak conferences untuk pelajar-pelajar kita, okay. Memang yuran dia murah-murah lah. Pergi Doubletree Hilton 2 hari dan masih RM350. Okay, itu memang murah. So pelajar kita yang enjoy conferences banyak, dan kita pun ada buat pameran. Cikgu boleh tunjukkan pameran kaedah inovasi pengajaran pada orang ramai. Kita pun banyak perbincangan santai, supervision yang ramai, group, kawan-kawan. You get support from this. And kita pun ada buat camp untuk bantu meningkatkan semangat pelajar-pelajar postgrad kita. So kita memang sangat menggalakkan lah pelajar kita banyak aktiviti luar supaya mereka dapat bina semangat, bina network, ada kawan, ada support. Okay, di SOE kita banyak program service learning. Di peringkat master pun pelajar ada buat service learning, okay, di sekolah, di kampung, okay, sampai dirasmikan oleh Sultanah, okay, oleh Menteri. Okay, kita ada international networking yang banyak, Indonesia, okay, Taiwan, okay, Thailand, banyaklah kita punya network ke luar negara. Jadi pelajar SOE dapat pengalaman untuk network dengan orang-orang dari luar negara, which is good for you. Okay, alumni kita semua pun sangat outstanding. Okay, cikgu-cikgu yang hebat lah. Kita ramai cikgu-cikgu hebat yang ambil master dengan kita. Fasiliti kita pun banyak. Okay, ini adalah fasiliti kita. Cikgu-cikgu boleh mohon asrama postgrad. Pelajar postgrad ada asrama. Kita ada asrama yang mencukupi untuk pelajar postgrad kita. Ada yang untuk family pun boleh. Okay, family house. Ada scholars inn, macam hotel, datang kadang duduk jauh nak datang UTM hanya untuk tidur satu malam saja. Ada scholars inn yang harga murah untuk pelajar kita. Okay, kita ada banyak facilities. Richamo Coffee pun ada. Okay, jangan risau, semua ada kat sini. Sports facility, kolam renang saiz Olimpik pun ada untuk pelajar kita dengan harga yang sangat murah. Okay, lain-lain lah fasiliti yang ada. Dan saya sangat suka UTM sebab UTM sangat-sangat hijau. Tenang je, masuk UTM rasa tenang. Tak datang UTM masa PKP ni rindu UTM sebab tenang tempat tu.
Dan saya harap you all join us lah untuk kita grow sama-sama, belajar sama-sama. Saya pun belajar. Sebagai supervisor pun saya belajar. Okay. So come join us, grow with us. Kita tak jauh dari banyak benda. Airport Senai 15 minit je. Nak pergi Singapura ada 20 minit setengah jam lah untuk sampai ke custom. Dan kita pun ada banyak kedai-kedai, outlet-outlet yang you all biasalah. It's just 5 minutes from UTM. Dan kalau siapa rajin berjalan, kita semua ni Legoland semua adalah tak jauh dari UTM. Nak re-extension silakan. Okay. Jadi ada apa soalan semua nanti boleh refer saya lah. Email saya p-fatin@atm.my ataupun boleh lawat website kita. Kalau berminat untuk enroll program, pergi je admission.utm.my/apply-now. Okay. Pergi kat website ini, apply sahajalah. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya nak pass kepada Dr. Nina untuk kita dengar pengalaman daripada cikgu-cikgu kita. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak Profesor Dr. Fatin Aliafang. So strategik tempat dekat UTM Doktor? So yes, strategik. Macam-macam ada kat sini. Ramai. Okay, so nanti bolehlah lepas ni nak tahu lebih lanjut boleh contact Prof Fatin ya. Yes, okay, terima kasih Prof Fatin. So sekarang ni tanpa melengahkan masa kita nak jemput tetamu yang istimewa Lepas ni kita ada Cikgu Mazlina. Cikgu Mazlina ni merupakan cikgu cemerlang di sekolah berasrama penuh sebelum ni. Beliau pernah menerima beasiswa juga untuk master pada tahun 2011 dan kemudiannya beliau juga menerima beasiswa HLP pada tahun 2017. Sekarang ni beliau merupakan pelajar postgraduate tengah menduduki PhD di UTM. So tanpa melengahkan masa kita jemput Cikgu Mazlina. Welcome Cikgu Mazlina untuk berkongsi dengan kita. Cikgu Mazlina. Okay, so the stage is yours. Okay, terima kasih Nina. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Mazlina. Saya syukur Alhamdulillah lah sebab saya diberi peluang untuk berkongsi pada petang ni. Walau bagaimanapun saya pun masih lagi belajar di mana masih belajarlah dengan Prof Fatin, dengan Dr. Nina, dengan Cikgu Hajar lah. Kita akan jumpa kejap lagi. Okey, pada petang ni saya sebenarnya nak kongsi sikit pengalaman bagaimana saya menulis saya punya cadangan kajian sebelum pergi interview untuk hadiah latihan persekutuan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebenarnya dulu masa saya nak pergi temuduga pun saya pun macam rushing lah, tak pandai juga nak buat. Walau bagaimanapun saya cubalah bantu ataupun kongsikan apa yang saya tahu sekarang ni. Kita sama-sama belajar. Baik, untuk perkongsian petang ni saya ada sediakan sedikit slideshow ataupun paparan berkaitan dengan cadangan kajian lah. Okey, boleh kita share screen? Okey, sebenarnya ini adalah cadangan kajian secara ringkas yang diperlukan oleh peserta-peserta temuduga di mana elemen yang perlu ada dalam cadangan ringkas ni seperti yang telah diminta oleh bahagian KPM. Kita perlu masukkan latar belakang kajian, kemudian diikuti dengan persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian dan metodologi kajian. Jadi semua item ini perlu ada dalam kita punya cadangan kajian secara ringkas lah. Kalau dulu masa saya, dia perlukan sekurang-kurangnya 10 muka surat. Jadi untuk kali ni dikatakan hampir, maksudnya perkara yang samalah, not less than 10 pages lah. Okey, kita tengok dulu apa dia latar belakang kajian. Okey, latar belakang kajian adalah
seterusnya latar belakang kajian kan. Latar belakang kajian adalah perkara yang sangat penting dalam mencetuskan kat mana kita nak mula nak buat kajian. Kalau tak ada latar belakang kajian, kita tak ada idea. Tak ada idea apa yang kita nak ceritakan dalam apa orang, macam kita nak bagi tahu orang lain ataupun pembaca ataupun kita sedang sebut audience kita lah, tak kisahlah siapa, examiner ke siapa ke kan. Jadi kita mulakan dengan penceritaan ataupun menjelaskan situasi ataupun konsep yang hendak dikaji secara umum. Secara umum ni bukanlah semua benda kita cerita, tapi kita spesifikkan pada topik apa yang kita nak kaji, yang kita fikirkan ianya perlu dikaji dan ada kepentingan dalam kita punya bidang. Especially macam kita cikgu kan, so kita pilihlah bidang yang kita minat, memang dekat dengan kita dan boleh selesaikan masalah yang kita hadapi dalam pendidikan. Okay? Jadi macam mana kita nak timbulkan adanya kepentingan kajian tu? Jadi kita akan buat apa? Kita baca ataupun kita boleh buat refleksi dalam pengajaran kita, macam mana apa yang kita alami. So kita tengok ada tak orang lain buat kajian ni, apakah cara-cara dia selesaikan. Jadi kita buat perbandingan untuk cari kat mana kelompongan dalam konteks kita ni. Dalam kelompongan ni maksudnya bukanlah kita cari kelemahan kajian orang lain, tapi mungkin ada perkara ataupun isu-isu ataupun masalah yang terlepas pandang ataupun yang tak dapat diselesaikan pada ketika itu dalam tempoh tertentu. Jadi kita jadikan ianya sebagai peluang kita untuk buat kajian kita. Dan ianya bersesuaian dengan kita punya interest ataupun minat. Bila kita dapat ke jurang tu, kita fikirkan apa agaknya solusi yang sesuai untuk kita tutup lubang tu atau tutup kelompongan tersebut kan. Jadi dekat sini kita boleh tonjolkan, okay, this issue is important, penting untuk kita selesaikan dengan pendekatan macam ni. Sebab pendekatan yang kita nak cadangkan ni adalah pendekatan yang lebih menyeluruh, banyak faedah dan kesan-kesan yang baiklah pada anak murid kita ke, pada guru-guru, pada pendidikan dan sebagainya. Jadi dekat sinilah kita kena tonjolkan betapa perlunya kajian ini dikaji ataupun dikaji dengan lebih lanjut lagi. Sehingga meyakinkan kita punya audience bahawa patutlah dia ni nak buat kajian ni. Macam tu. So bila baca je latar belakang kajian ni, kita faham ni berlaku macam ni sebab ada ni pergi kepada kajian kita. Dalam penulisan tu makin spesifik sehingga kepada kita punya masalah yang kita nak kaji. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada selepas kita ada latar belakang, kita akan rumuskan semua kita punya latar belakang ni menjadi satu ringkasan ataupun rumusan di mana kita buat rumusan berkaitan dengan penyataan masalah. Jadi penyataan masalah kita mestilah selari dengan latar belakang yang kita dah cerita tadi. Contoh kalau kita dekat latar belakang masalah, kita ada cerita dua masalah utama yang perlu kita selesaikan. Jadi dalam penyataan masalah pun kita nyatakan masalah tersebut dalam kita punya penyataan masalah. Jangan dekat latar belakang kita ada 3 tapi dekat penyataan masalah kita cuma ada 1 sahaja. Jadi macam dia tidak selari. Baik, dalam penyataan masalah kita nyatakanlah apa dia isu kritikal yang kita nak kaji dan berikan justifikasi. Justifikasi ni adalah apa-apa juga justifikasi yang sangat penting supaya ia menunjukkan kukuhnya kajian ini nak dijalankan. Kemudian kita tengok, kita nyatakanlah apa masalah yang kita nak kaji, apakah kelompongan yang berlaku dan mengapa kita nak kaji masalah tu dan macam mana kita nak selesaikan. Jadi benda tu jadi nampak satu setting yang lengkap. Ada masalah, ada cara nak selesaikan dan dia nampak dia lengkap lah. Bila lengkap tu maksudnya orang boleh faham. Bila baca penyataan masalah kita, dia akan lebih faham. Dari penyataan masalah kita bina pula kita punya objektif kajian. Sebelum tu saya nak bagi tahulah
secara ringkasnya kalau kita baca balik kita punya penyataan masalah tu, kita boleh tanya dekat diri sendiri, siapa yang terlibat dalam kajian aku ni? Siapa yang terlibat? Kemudian apa yang menjadi masalah ni sehingga nak buat kajian ni? Kemudian kat mana ianya berlaku? Kat sekolah ke, dekat PPD ke, dekat kementerian ke, kat bahagian ke, dekat IPG ke, kat college, mana-manalah. Itu adalah contohlah. Dan di mana, sejak bila masalah ni berlaku? Contoh kalau kita kata prestasi sains dan matematik ni rendah, rasanya dah dengar tu banyak kali kan. So kita sebutlah, bila kita baca kita akan tahu sejak 20 tahun, sejak sebelum merdeka lagi perkara ni masih tak ada selesaikan. Jadi nampaklah benda tu penting sebab tak selesai-selesai kan, dah lama. Jadi kemudian kita tengok dalam penyataan masalah kita ada tak kenapa ia menjadi satu masalah, ada tak kita nyatakan kenapa ianya menjadi satu masalah pada kita supaya kita nak yang beria sangat nak selesaikan masalah tu. Okey, daripada penyataan masalah kita develop lah kita punya objektif kajian. Yang pertama, objektif kajian ni sebenarnya tujuannya untuk membentuk kita punya persoalan kajian. Persoalan kajian ni yang guide kita untuk menjalankan kajian pada langkah seterusnya. Selepas kita dah ada problem background, ada penyataan masalah, dah ada objektif, jadi kita ada persoalan kajian. Persoalan kajian ni mesti ditulis, objektif kajian ni mesti ditulis secara jelas, rasional, ialah yang satu persatu, very teliti lah, teliti. Lagi satu, dia punya ciri-ciri dia mesti boleh diuji ataupun boleh diukur. Bukan diuji, diukur. Maksudnya ada alat yang sesuai untuk mengukur. Kalau kita kata untuk menjelaskan A dan B, jadi alat yang diukur kita nak gunakan apa? Nak jelaskan satu isu kita kena guna alat apa. Jadi setiap item yang kita masukkan dalam objektif kajian kita mesti tahu yang ini kita kena nak ukur guna apa. Sebab lepas ni kita akan cerita pula tentang bagaimana kita nak melaksanakan kajian. Alright. Selepas kita ada objektif kajian, kita akan ada persoalan kajian lah. Daripada objektif ni kita boleh bina kita punya persoalan kajian. Okey. Seterusnya, kajian ni kita kena ada skop. Skop ni untuk sebenarnya bukanlah masalah yang kita alami sebagai pengkaji. Bukan masalah tak cukup masa ke apa benda kan. Ada juga masalah macam tu, tapi ikut itu tidak dikira sebagai skop kajian. Jadi skop kajian ni adalah kita letakkan satu batasan di mana batasan dalam kajian ni contoh kita sampel kajian kita. Mungkin dalam kajian kita kali ni kita buat pelajar sekolah rendah. Pelajar sekolah rendah tahun 4 contohnya. Mungkin dah ada orang buat kajian pelajar sekolah menengah. Mungkin dah ada buat kajian pada pelajar pra-universiti ataupun tingkatan 6. Jadi kat situ dia punya limitasi ataupun kita punya skop cuma boleh diguna pakai untuk sampel tahun 4 saja. Tak bolehlah nak guna pakai untuk tingkatan 5 dan sebagainya. Itu maksudnya batasan kajian. Tempoh kajian juga boleh dijadikan sebagai batasan sebab mungkin ada kajian yang memerlukan masa yang sangat panjang tapi kita limitkan tempoh-tempoh tertentu sebab ada kekangan-kekangan yang tidak boleh dicapai, tak boleh diselesaikan. Kita mungkin ada limitasi kajian ataupun skop metodologi kajian yang tertentulah. Jadi ini dah kita punya skop kajian. Kita boleh nyatakan dalam kita punya proposal ataupun cadangan kajian. Seterusnya kita nak tengok apa dia kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian kalau peringkat PhD, biasanya kita nak tengok kepentingan kajian ni sebenarnya sumbangan kajian kita terhadap masyarakat. Kalau terhadap masyarakat dan negara, contohnya pada sekolah, kepada pelajar sekolah, kepada guru-guru, kepada ibu bapa. Jadi kita ni sumbangan kita katakan sebagai sumbangan ke amalan, sumbangan amalan atau praktisnya. Tapi kalau peringkat PhD, kita perlukan satu lagi sumbangan kepada teori ataupun bidang ilmu yang kita kaji. Bidang ilmu yang kita kaji ni maksudnya apa yang kita tambah kepada bidang tersebut kita kaji. Sebagai contoh kan,
kita buat kajian dalam PDP di sekolah untuk mengajar eksperimen contohnya, untuk pelajar dapat menguasai proses saintifik. Jadinya kita punya cadangan kajian, kita menambahkan elemen tertentu. Jadi bila kita dapat hasil tu, kita boleh katakanlah kita telah menambah sedikit ataupun menambah baiklah, ada sumbangan terhadap teori yang kita kaji itulah, bidang tersebut. Alright. Selepas kita tentukan kita punya kepentingan kajian, kita nak macam mana kita nak kerjakan ataupun nak usahakan supaya kita boleh capai kajian ni boleh mencapai dia punya boleh jawab persoalan kajian, boleh capai objektif kajian dan seterusnya, boleh memberi sumbangan. Alright. Jadinya metodologi kajian ni biasanya kita kena tentukan dulu lah apa reka bentuk kajian yang kita nak buat. Kita nak buat kajian eksperimental ke? Kita nak buat kajian kes ke, etnografi ke, ataupun tinjauan. Sebenarnya banyak lagi reka bentuk lain. Saya cuba bagikan contoh-contoh sahaja. Alright. Selepas kita dah ada reka bentuk kajian, kita kena tentukanlah siapa sampel kajian kita. Kita nyatakan sampel kajian kita ni siapa. Kita kena gunakan kaedah tertentu untuk menentukan sampel kajian kita. Dan sampel kajian ini turut bergantung kepada reka bentuk kajian kita dan juga bergantung kepada kaedah apa yang kita nak guna. Sebab kita dah ada sampel kajian, kita tentukan pula kita punya pengumpulan data. Maksudnya kita nak kutip data kita melalui apa? Kaedah apa kita nak guna? Kita boleh guna soal selidik. Soal selidik pun ada banyak cara. Kita boleh guna temu bual pun ada banyak cara. Kita boleh buat pemerhatian dan macam-macam lagi. Ya. Okey. Kemudian bila kita dah ada data, kita nak buat apa dengan data tu? Untuk menjawab soalan kajian kita ataupun untuk capai objektif kita, kita kenalah analisis. Analisis ni pula mestilah bergantung kepada apa persoalan kajian kita nak jawab. Jadinya semua benda yang kita dah cerita tadi, dia sentiasa berkait sebab dia mesti selari. Kalau tak selari, maknanya kajian tu tak boleh nak dilaksanakan. Okey, kaedah analisis ni sebagai contoh saya ada cerita itu, kalau kita nak kaji hubungan antara ataupun ujian korelasi, kita boleh gunakan analisis Pearson ataupun Spearman. Kalau kita nak buat kajian perbandingan ataupun perbandingan antara dua kumpulan, kita boleh buat ujian T ataupun ANOVA. Dan kalau kita buat kualitatif, mungkin kita boleh pilih untuk membuat analisis tematik untuk menentukan apa tema-tema dalam masalah kita yang kita boleh ketengahkan untuk jadikan framework ataupun model dan sebagainya. Okey, saya rasa semua item yang perlu dinyatakan dalam proposal tu saya dah sentuh. Cuma dekat sini dia punya pesanan saya lah, maksudnya masa saya sediakan saya punya proposal tu, kita memang kat sekolah sibuk kan, macam banyak kerja, banyak benda, banyak aktiviti lah kita kena handle kan. Jadi the best way yang saya guna untuk sediakan saya punya proposal adalah dengan tanya senior-senior yang dah pernah pergi interview, dah pernah sediakan proposal dan sedang belajar macam mana dia sediakan. Jadi kita buat and then kita suruh dia tengok. Jadi kalau ada benda yang tak kena tu maksudnya masih belum difahami lah. Jadi kita kena perbaiki. Itu adalah sumber yang paling senang nak dapat sebab kita belajar daripada kawan. Kita boleh juga cari daripada sumber-sumber ataupun tesis-tesis yang ada dalam talian. Boleh juga. Cumanya kalau tesis dalam talian tu, tesis tu dah siap kan. Jadi kita macam rasa macam susahnya nak buat. Lebih senang lah pada saya kita tanya kepada senior yang sedang belajar di universiti lah ataupun baru habis belajar ke. Bolehlah buat cara macam tu insyaAllah. Tapi apa pun, semua usaha kita tu akhirnya adalah akan direzekikan oleh Allah SWT lah. Apa yang hasilnya tu nanti kita kena
terima, kena redha, kena syukur. Itu saja. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak Cikgu Mas atas perkongsian tadi. Sangat menarik. Saya rasa konten-konten ni perlu sangat untuk semua cikgu-cikgu ranumkan proposal masing-masing kan, Cikgu Mas kan? Okey, terima kasih banyak Cikgu Mas. Sepaham saya, konten-konten yang cikgu bina daripada proposal ni sangat penting untuk menjawab juga soalan semasa interview nanti. Banyak juga video-video YouTube yang nyatakan betapa pentingnya untuk kita expert in that topic supaya memudahkan kita dalam sesi temuduga. So, tanpa saya lengahkan masa, saya nak jemput seorang lagi cikgu, which is Cikgu Hajar. Cikgu Hajar ni dah berpengalaman selama 12 tahun mengajar di SMK SETA. So sekarang ni beliau juga merupakan anak watan UTM daripada master degree dan sekarang ni PhD di UTM juga. So tanpa kita lengahkan masa, saya nak jemput Cikgu Hajar untuk berkongsi dengan kita tips-tips untuk menghadapi interview HLP. So saya jemput sekarang. So the stage. Assalamualaikum semua. Salam. Okay, the stage is yours. Alright, terima kasih Datina. Okay, saya telah menjalani pergi ke temuduga pada tahun lepas, 2019. Tapi kalau saya berbincang dengan Cikgu Mazlina, kadang-kadang kami berbeza. So, setiap tahun ataupun setiap tahun mungkin ada soalan dia masing-masing. So, kita tak tahu rezeki kita kat mana, so kita kena cuba dan tawakal. Okay? So, kat sini saya share sedikit slide yang saya telah prepare. Alright, so first of all, I'd like to congratulate all the HLP candidates yang akan pergi interview. You all tak pergi interview, you all interview online kan? Okay, so congrats dan tahniah pada semua. Alright, so this one saya dapat dari Define Your Proposal Like a Pro via online. So ini adalah postgraduate online success course dari Dr. Aminah Bibi. Okay, so sebelum maksudnya kita nak pergi interview tu, kita tengok penampilan kita. So pakai tudung yang kita selesa. Nempel, alamak hari ni tak pakai nempel pula. Hari tu saya pakai nempel ya. Okay, dan kalian tengok sebabkan tahun 2020 interview dijalankan secara online. So pastikan talian internet anda tidak diganggu atau tidak terganggu. Okay, kemudian alatan. Okay, alatan ni maksud saya adalah speaker dan mic. Kalau kata kita guna handphone, make sure suara kita tak putus-putus. Kita tak berada di bawah kipas supaya bunyi tu tak terganggu. Ataupun lighting. Alright, macam ni. Contoh dalam gambar ni, belakang dia terang. So, belakang saya ada apa-apa tak? Jangan pula ada baju terkidai ke apa ke ya. Right, then bahan-bahan rujukan. So, ini pada saya adalah kelebihan online interview. So, satu laptop mungkin untuk anda interview. Dan anda mungkin boleh ada buku. Dan kemudian anda boleh ada handphone sebab kadang-kadang, dan pastikan proposal anda tu hard copy ya. So nanti bila dia tanya, okay, anda boleh selak, cari cepat-cepat. Okay. Okay. So ini saya dapat juga daripada internet. Alright. So, kalau masa saya interview tahun 2020, tahun 2019, dalam bilik persediaan tu, kami diberi saya bermula introduce yourself in English. So maknanya diorang memang nak kita speak in English. So at first you have to introduce yourself in English. Right? So bila you introduce in English tu, memanglah kadang-kadang ada yang satu kan, okay, tak apa. Teruskan je. Okay. So yang penting sekali, pertama sekali you prepare. Maksudnya you dah tahu apa kajian you. And then be punctual. Itu paling penting. Jangan terlambat. Jangan tak bersedia. And think before speaking. Think before speaking ni, macam mana nak cakap? Okay. Jangan, examiner baru nak tanya, you dah jawab. So keep calm. Speak clearly, cohesively. And then be confident, not arrogant. Bila dia bagi pendapat, kita kena terima. Jangan kita defensif sangat. Then kita listen well. Let's say you
tak faham soalan dia ataupun kurang dengar soalan dia, then you minta dia ulang balik ataupun repeat the question please, I beg your pardon. Right, and then express gratitude. Selalunya ini bila dia bagi idea dan pendapat, kita kena terima dan kita kena terima lah. Kita kena terima dan terima dan mungkin kadang-kadang kita guna atau tak guna, itu belakang kira lah kan. Okay. Right, and then first online interview tu pun saya dapat daripada internet. Okay, so look directly into the camera. Alright, so kita menggunakan online ni, saya tahu kadang-kadang kita nak tengok kamera, kita nak tengok apa yang kita tulis, macam tu kan. So, kalau boleh tengok dekat kamera. Okay. And then don't be afraid to ask for a question. If you have not heard it properly, or it's better to clarify. Even kita interview depan-depan, face-to-face pun kadang-kadang kita tak dengar. Sebab examiner dekat depan. Kita dalam like 1 meter jugalah. So, and then kita dengan slide kita. Kalau tak dengar, kita kena tanya lah. Supaya apa yang dia nak, apa yang dimaksudkan dalam soalan dia tu, kita jawab dengan betul. Satu lagi, kawan-kawan saya cakap juga, kita jangan terpesong. Bila kita terpesong, examiner akan tanya lagi. Okay? Right. So the sound system can be less than perfect. So speak clearly and avoid mumbling or rushing. Okay? Then be aware of your facial expressions. So let's say, in posture, there are a large part of your message online. So bila kita dalam online, so kalau boleh, macam saya, jangan terlampau jauh, jangan terlampau dekat. So kalau boleh dekat atas ni pun jangan jarak sangat, ada orang yang banyak. Okay. Dan kalau boleh kita duduk center, gambar kita center. Okay. And then pause before answering a question. Alright, so this is sound teaching. So you get a question, you pause, you think, but you have to answer. Okay. Alright. So saya fikir je, so ini antara soalan-soalan temuduga yang saya dan rakan-rakan saya dapat. Antaranya adalah, mengapakah KPM harus membiayai pengajian anda? Apa istimewa jika KPM pilih anda? Jadi sini kita perlu reka diri kita. Apa kelebihan kita? Ataupun kita boleh kata, apa inovasi yang kita buat dekat sekolah? Apa program yang kita galakkan dekat sekolah? So bagaimana program tersebut membantu pembangunan sekolah ataupun pelajar-pelajar? Modul ke? Dan apakah, kadang-kadang dia datang juga, okay, mungkin soalan nombor 4 ni. Apakah prestasi subjek yang kamu ajar? So itu akan mendorong soalan yang seperti itu. Okay. Yang kedua adalah, apakah yang mendorong anda untuk sambung belajar? Siapa yang menjadi idola anda untuk sambung belajar? Okay. Jadi, kita boleh ambil daripada contohnya lecturer kita ke, ataupun kawan-kawan kita yang telah berjaya ke, ataupun pengetua kita. Okay. Ini kita boleh bagi contoh. So, adakah anda akan menerima tawaran CBBCT ini tanpa beasiswa? Jika tidak menerima HSCP, adakah anda akan menerima tawaran? So, contohnya, anda tulis ataupun anda adakah anda akan terima? Okey. So, nombor 4 ni sama tadi. Okay, nombor 5. Apa pendapat terhadap program-program KPM? Ini selalunya bergantung pada kos yang anda pilih ataupun aplikasi anda. Contohnya kalau cikgu bahasa Inggeris, okay, dia akan tanya HIT tu apa? Cikgu tahu tak kat sekolah ada? Cikgu tahu buat tak kat sekolah? Macam tu. Okay. Kemudian nombor 6. Apa pandangan anda jika peperiksaan tidak diadakan di sekolah? Jadi isu-isu lah. PBS, PBB, semua tu kan? So, apa sumbangan kajian anda terhadap KPM? Okey. Kalau kita buat macam Cikgu Mazina share tadi, apa sumbangan kita kepada KPM? Kalau kita buat kajian kita, sampel kajian kita di sekolah, apa sumbangan kepada pelajar dan sekolah? Kalau kita buat sampel kajian kita, pelajar politeknik ke, college, pelajar universiti, so apa sumbangannya? Okey. Nombor 8, berikan beberapa nama jurnal yang telah anda baca untuk kajian ini. Okay, ini saya rasa banyak jurnal. Cikgu kena cari, contohnya Web of Science, EBSCOhost, okay. Dan isu-isu semasa, STEM, STEAM, COVID-19,
online learning. Kadang-kadang kadang-kadang kita dapat soalan ni, kadang kawan kita tak dapat soalan ni. So kita kena tahu juga. And then ada juga yang akan tanya pada metodologi kajian. Metodologi kajian seperti Kak Mas bincangkan tadi, Cikgu Mazlina bincangkan tadi. Okay, ada instrumen semua, okay, kena tahu. Kita tak tahu rezeki kita kat mana. Kadang-kadang orang tu dia nak tanya metodologi, kawan selepas tu dia tak tanya metodologi. Ada juga kadang-kadang dia tanya pasal family. Okay, kenapa? Sebenarnya dia nak tengok pengurusan masa kita selepas ni. Kalau kita dapat, macam mana pengurusan masa kita? Adakah kita pandai menguruskan masa? Macam tu. Okay. Sejujurnya saya, kebanyakan soalan ni saya tak dapat. Okay. Sebab mungkin dalam saya punya explanation untuk kajian saya tu saya dah cerita benda-benda ni. Okay. Alright. So, di sini saya diminta untuk share slide proposal saya. Saya share sikit. Nah, ini saya punya. Simple je. Ada introduction, saya buat dalam English. Nanti ada problem statement. Nanti saya tak boleh metodologi. The framework. Benefit. And then research function. Okay. So untuk saya rasa lebih banyak kepada Q&A. So rasanya ramai yang nak bertanya soalan. So saya rasa Okey, Cikgu Hajar. Okey, terima kasih banyak atas sharing. Nanti kita akan ada session Q&A. Tapi buat masa ni ramai cakap mic tak berapa dengar. Oh, iya ke? So nanti so mungkin agak kurang jelas kat situ. Okey, so kita tanpa melengahkan masa. Okey, siapa nak tanya soalan, kita buka soalan di ruangan komen. So saya akan jemput Cikgu Mazlina juga untuk bersama-sama kita untuk sesi soal jawab ni. So soalan pertama yang kejap ya, okey, ada Farah ada tanya, bolehkah pelajar undergraduate UTM yang tiada latar belakang dalam bidang pendidikan untuk memohon program master di School of Education? So saya jemput mungkin Dr. Fatin untuk jawab soalan ni. Prof. Fatin. Okay. Assalamualaikum. Masih Farah Nur. Okay, waalaikumsalam. Okay, boleh. Pelajar undergrad UTM ataupun undergrad mana-mana universiti asalkan CGPA 3 poin ke atas boleh mohon bidang pendidikan. Sebab nanti kita akan ada kursus-kursus untuk bantu pelajar master kita yang tak ada background education. Ada kursus-kursus yang boleh ambil foundation untuk ambil program. Cuma saya kena jelaskan. Cuma bila ambil kalau tak ada degree pendidikan ataupun tak ada diploma pendidikan, walaupun ada master pendidikan, okay, pelajar itu dah grad dengan master pendidikan tapi tidak boleh posting di sekolah Kementerian Pendidikan. Sebab untuk posting di sekolah Kementerian Pendidikan mesti ada diploma pendidikan ataupun ijazah sarjana muda pendidikan ISMP. So ambil master boleh untuk education kalau bukan bidang pendidikan. Cuma prospeknya lebih kepada private school ataupun sekolah mara, college, community dan sebagainya lah. Jadi kita sangat menganjurkan dan saya pun dah menemui ramai pelajar-pelajar master pendidikan kita datang daripada bidang bukan pendidikan, dialur-alurkan. Okey, terima kasih banyak Prof. So insyaAllah soalan kedua, mungkin saya nak buka kepada panel lah kot. Mungkin Cikgu Hajar mungkin boleh share. Okey, untuk master tahun ni tak ada interview, nak kena record video je. So 1 minute of self-introduction, 3 minutes on proposal and 1 minute of importance of the research. Macam mana kita nak convince kita punya panel-panel yang tengok video kita tu tapi diorang tak bagi soalan pun. Apakah kriteria-kriteria yang dicari oleh panel interview HLP? Alright, okay. 1 minute of self-introduction tu saya suggest you report yourself in English. So speak in English, okay? And the other 3 minutes, you have to talk about your proposal. So as Cikgu Mazlina said just now, your proposal start with your problem background. So your problem background, you have to find the gap. Right. And then baru pergi pada problem statement. So problem statement tadi macam Cikgu Mazlina kata, kalau dekat latar belakang ada 3, maksudnya dekat problem statement pun mesti ada 3.
Okay, itu yang dia nak dengar betul. Maksudnya lepas tu you kena sokong lah dengan kajian-kajian lepas yang mana dia tak tengok, yang mana dia tengok. Okay, pada saya lah macam tu. Lepas tu metodologi kajian. So macam sama dengan saya tak ada soalan-soalan yang isu-isu semasa, dia orang lebih kepada saya punya kajian. So untungnya saya, sebab saya dah buat tu dekat sekolah saya. So macam saya cakap tadi, you kena cerita apa yang you dah buat kat sekolah. So bila you dah laksanakan, it's an advantage for you. Okay. Terima kasih banyak Cikgu Hajar. So saya jemput panel kita, Prof Fatin ada nak tambah sikit mungkin? Tambah sikit je. Okay, untuk yang ni kita ambil style pitching. Pernah tak pitching? Pitch. You want to pitch, you punya proposal bagus. So you macam nak jual, sell, pitching. So apa kita buat dengan pitching ini? Okay, dia kena short, concise dan orang boleh faham secara ringkasnya. Di UTM kita ada latihan 3MT. Saya tunjuk tadi kan gambar yang aktiviti PJSS tu ada 3 minit thesis. 3 minit untuk cerita thesis. Dia ada teknik-teknik untuk cerita dan basically you have to pitch so that orang faham. Dan untuk simple, buat satu slide je. Buat satu slide, okay, infographic. Satu slide adalah the whole conceptual framework of your study. Nak study apa, nak sedia macam mana, apa flow dia, itu je. Just one slide sebab 3 minit memang tak cukup masa nak cakap, so one slide sahaja. Itu nasihat saya lah kalau nak cuba. Okay, terima kasih banyak Prof Fatin. Thank you so much. Okay, kita ada lagi soalan. Dalam interview ada slot perlu bercakap dalam BI ke? Mungkin hasil interview macam mana? Cikgu Mas mungkin nak share juga. Cikgu Mas ada nak share ke? Okay, kita buka pada Cikgu Hajar dululah. Right, macam saya share tadi, kalau tahun lepas memang dalam dia minta kita introduce in English. And then kemudian bergantung pada kajian anda, kalau macam saya buat dalam English, so I'll continue in English. If let's say you buat dalam bahasa Melayu, you ask for the permission lah. Bila you dah intro in English and then you ask permission. So as I do my research in bahasa Melayu, I'll proceed in bahasa Melayu. Like that. I think so. Right? Okay. Thank you so much Cikgu Hajar. Okay, kita lagi satu soalan ni. Saya rasa Cikgu Mas kot boleh jawab. Berhubung dia banyak kajian yang dibaca, macam mana nak masuk dalam satu slide je? Sebab jumlah slide yang dibenarkan hanya 5 sahaja. Macam mana kita nak compresskan content proposal tu mungkin Cikgu Mas? Saya tak jumpa Cikgu Mas. Cikgu Mas berjaya ke masuk? Cikgu Mas? Okay. Macam tadilah yang saya kata, buat satu infografik. Simple. Okay, infografik, gambar semua, jangan tulisan banyak sangat. Okay, just your main point yang nampak tadi Cikgu Hajar dengan Cikgu Mazia dah cakap. Okay, apa kena ada dalam you punya problem, you punya statement, you punya method. Okay, dengan kepentingan. Just buat one slide, simple. Kalau nak banyak slide boleh, tapi mostly infografik supaya tak banyak dan supaya kita can convince people that we understand our study, our proposal. Ya, mungkin juga boleh saya tambah sikit Mungkin juga dia kata kalau kata banyak kajian dibacakan, so kita citation tu sikit, tapi when you explain, you cakap lah, explain more. Cikgu Lai, you pelajar kita, you mesti boleh buat. Ni Cikgu Lai kita, pelajar master dulu kita. Okay, sekarang kot saya. Cuba, you Lai ni, saya tak risau Mr. Lai boleh buat ni. Okay, Prof, ada lagi soalan mengenai UTM juga. UTM ada tak PhD dalam perancangan pembangunan pendidikan? Ada, UTM ada PhD pendidikan dan pembangunan. Memang kita buat program tu khusus untuk HLP. Sebab kita tahu HLP memang nak pelajar, contohnya nak ambil calon yang ambil program pendidikan dan pembangunan. That is the program we made special for you. Ada PhD, nanti boleh contact Profesor Mahdia Dr. Mahani binti Mokhtar. Okay, Dr. Mohamed nanti minta Dr. Nina bagilah maklumat tentang Dr. Mahani tu di chat. Nanti dia jawab dekat chat tu, komen tu. Profesor Mahdia Dr. Mahani binti Mokhtar, beliau ada pengarah program dan memang beliau mengajar program pendidikan dan pembangunan. Boleh hubungi kita. Okey, terima kasih banyak. Ni ada lagi soalan juga daripada Wei Wen. Betul ke saya sebut Wei Wen? Kalau saya ingin memohon master in counselling di UTM, adakah temuduga di UTM? Apakah soalan yang berkaitan? Okay, temuduga memang akan diadakan. Untuk program counselling memang ada temuduga master sebab kita memang kena memenuhi lembaga kaunselor Malaysia, pengisyarat.
Okey, saya tak tahu apa soal ditanya sebab saya tak pernah terlibat. Tapi untuk maklumat lanjut, boleh hubungi Dr. Tan Ju Siang. Okey, nanti Dr. Nina akan share dekat chat. Dr. Tan Ju Siang, okey, beliau adalah pengiaras program Master Counselling di UTM dan memang beliau menguruskan interview pelajar master. Okey, terima kasih banyak. Okey, saya akan kongsikan dengan Dr. Tan. Untuk siapa yang nak dapatkan ECJ boleh dapatkan di komen juga ya. Okey, soalan kemudian ni daripada Encik Azwan Ma. Jika kita sudah mendapat tawaran HLP tapi belum memohon mana-mana universiti, perlukah kita memohon universiti dan adakah permohonan kita akan ditolak jika belum memohon universiti? Terima kasih. Tanya Hajar. Ni Cikgu Hajar ni kena jawab ni. Okay, tadi saya pun baru cek surat tawaran kawan saya. Dia cuma kata memohon universiti sebelum keputusan temuduga keluar. Tapi ini tak bermaksud yang anda akan terus dapat atau tidak dapat. Tapi dia kata saya rasa tak ada masalah kat situ. Nak tunggu surat tawaran dulu baru apply universiti pun boleh. Cuma nanti sebab saya pun dia tanya dalam interview. So cikgu rasa dekat mana ada course yang cikgu apply ni? So kena tahulah universiti mana yang ada tawaran course yang cikgu apply. Berapa tahun, berapa semester, macam tu. So kena survey dulu. Okay, kena survey dulu lah. Okay, so kita lagi 4 minit. Kita dapatkan soalan. Okay, ada dah minta nombor telefon Cikgu Hajar. Cikgu Hajar, mungkin Cikgu Hajar boleh PM personal ya pada rakan-rakan kita di Facebook ni. Sebab diorang nak dapatkan slide juga mungkin untuk tahu lebih lanjut. Nanti Guna share profile Hajar di komen tu. Nanti mereka boleh pergi katakan dengan Hajar. Saya tag saya tag je. Cikgu Mazlina. Nanti saya akan tagkan Cikgu Mazlina lah. Detail Dr. Tan saya dah masukkan juga. Norul Azlina dia tanya, jika kita dah buat dan ada video yang dah buat, kita boleh tunjukkan ke tak? Saya tak pasti. Mungkin mungkin Cik ataupun Nurul Azlina boleh tanya lebih lanjut kot bersama dengan Cikgu Hajar kemudiannya. So ada tak apa-apa lagi soalan? Okey, ada lagi satu soalan daripada Aisyah. Syasha, UTM ada tak master dalam PDP accounting? Minta maaf UTM belum ada lagi program itu. Nanti kita tengoklah kalau kita mampu kita offer lagi program baru ini. Pak masa ni belum ada. Tapi kita ada master yang lain lah macam measurement and evaluation, curriculum, psikologi lah yang ada umum. Tapi khusus accounting belum ada lagi. Okey. Saya nak tambah sikit sebab tahun lepas ada masalah macam bukanlah masalah. Pelajar-pelajar HLP ni kita kena linkkan kita punya course yang kita nak apply kat uni dengan yang pihak KPM benarkan. Sebab kadang-kadang dia tak link. So rasa macam ada kes tahun lepas kawan tu nak apply ke UPSI. Tapi course dia tu tak boleh di UPSI. So pihak KPM tak benarkan. Maksudnya tak nak taja. So dia kena cari universiti yang pihak KPM benarkan. So boleh check dalam kit BBP saya. Okey. Terima kasih banyak Hajar atas so kita ada lagi 2 minit. Ada tak last soalan sebelum saya tutup sesi ni? Dekat dalam ruangan komen ni kita ada Dr. Nur Dayana Abdul Halim juga. Beliau merupakan pensyarah di UTM dalam bidang edutech. So dia pun boleh memberikan maklum balas lah kalau nak tanya banyak apa-apa soalan. Kita ada Dr. Mahani juga di ruangan komen Facebook juga. So boleh berhubung dengan mereka jugalah insyaAllah. Ada Lokman tanya, Lokman Hakim Muhammad, ada tak master pendidikan di UTM KL Doktor? Ada master pendidikan TESOL. TESOL ada di UTM KL. Jadi kita memang buka lah untuk pelajar untuk ambil master pendidikan TESOL. TESOL Teaching English as Second Language. Teaching of English as Second Language. Okey. Kemudiannya daripada N tanya, boleh tak cikgu atau prof cerita sikit tentang penulisan skop kajian, ini rangka kajian? Siapa? Saya ke? Tak cikgu terangkan? Itulah, cikgu terangkan sikit, lepas tu prof mungkin boleh emphasize lagi ke lepas ni? Sebelum kita akhirkan, kita ada lagi berapa minit je gini? Mungkin lagi sikit je. Okey, ni tadi Cikgu Mazlina punya part kan, okay? Skop kajian skop kajian tu tadi macam macam mana kata batasan kajian kan? Hello? Teruskan. Dengar. Okay. Right.
So pada saya rangka kajian ni cikgu kena tengok macam mana flow, macam Dr. Fadil kata flow daripada cikgu punya first cikgu nak tengok apa tajuk cikgu, apa latar belakang, apa masalah. Okay, ni kita nak tengok flow rangka cikgu tu macam mana. Hello? Hello? Saya rasa macam tak dengar. Kita orang dengar. Kita orang dengar. Dengar. Ataupun mungkin Prof Fatin boleh sambung sikit ke? Boleh, okay. Nak tulis skop kajian, rangka kajian, basically ni ada dua benda beza. Skop kajian adalah kita punya skop nak kaji sampai tahap mana, okay. Apa yang masuk dalam skop kita. Maksudnya dari segi definisi skopnya sampai tahap mana kita kaji, berapa construct, berapa dimension contohnya, ataupun bilangan sampel kita hanya cover sekolah tertentu, negeri tertentu, daerah tertentu, itu skop lah. Okay. Rangka kajian, lain cerita, rangka kajian adalah skeleton ataupun framework keseluruhan. Kalau tengok rangka kajian, okay, kita tengok je gambar rangka tu, kita dah tahu, okay, orang ni nak kaji ini pembalik ubahnya, ini variablesnya, tengok dah tahu. So ini dua perkara beza. So soalan dia, macam mana nak tulis, okay. Skop kajian macam kata tadi, dia tulis sahaja kajian ni hanya cover ini dan tak cover itu. Okay, dia adalah contoh kan, hanya cover efikasi, tak cover self-regulation. Itu contoh kan. Rangka kajian, okay, biasanya orang lukis dulu. Cerita daripada lukisan, ini adalah yang terlibat, okay. Menurut kajian ini, kalau menurut teori A, dia hanya kita agak kaji pembalik ubah A, B, C, D. Okay, dan ada hubungan A, B, C dengan D, E, F, G daripada teori lain contohnya. So itu rangka kajian yang nampak, okay, nak kaji A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu sahaja. Okay, saya kira kita dah sampai ke hujung sesi. Terima kasih banyak. So sebarang maklumat lanjut nanti kita boleh berhubung dengan Prof Fatin di luar talian lah, dengan Cikgu Hajar, dengan Cikgu Mazlina. Minta maaf mungkin internet agak kurang stable. So sebelum kita akhir, saya cakap terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Hajar dan juga Prof Fatin atas sharing. Okay, saya nak kongsikan sedikit. Kita ada satu session Jumaat ini bersama dengan Dr. Diana juga mengenai saya tak dapat sharekan di sebelah 19 Jun 2020 Jumaat ini 10.30 pagi kita ada FB Live juga di Fakulti Social Science and Humanities, taklimat penawaran program Sarjana Teknologi Pendidikan ODL, Open Distance Learning. So pada siapa yang nak tahu lebih lanjut mengenai ODL, boleh berhubung di Facebook kami Jumaat ini 9.30 pagi. Saya akan kongsikan di Facebook fakulti insyaAllah. So terima kasih banyak di atas segala perkongsian panel-panel dan kita akan jumpa lagi Jumaat ini insyaAllah. Terima kasih. All the best siapa yang apply untuk HLP dan semoga mendapat dengan jayanya. Thank you.